Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian am bersama Cikgu Zarina Basir. So, mari kita sama-sama ulang kaji tajuk pengajian am semester 3. Okey, kita akan ulang kaji alih bentuk komunikasi semester 3. Okey. Seperti biasa, sebelum kita teruskan, kita perlu pastikan matlamat kita dalam kelas ni nanti di akhir kelas kita nanti semua pelajar penonton yang menonton video ini akan dapat membuat penghitungan pengiraan dan penaklukan, dapat kenal pasti kehendak soalan, dapat menganalisa data dalam jadual dan dapat menulis jawapan dengan betul dan tepat. Alright. Okey, so hari ni cikgu nak kongsikan dengan pelajar pola aliran dagangan. Ini aliran dagangan bukan pola lah, tetapi soalannya berkaitan dengan aliran dagangan. Sebab dia special, cara tulis jawapannya tak sama dengan pola-pola yang lain. Dia tak sama dengan pola perubahan, perbandingan, pola umum, pola luar biasa, semua tak sama. Okey, dia special. Dia ada cara nak tulis jawapan dia sendiri. So sebab tu cikgu nak kongsikan dengan pelajar bagaimana cara untuk tulis jawapan, nak selesaikan soalan dan tuliskan jawapan bagi soalan yang berkaitan dengan aliran dagangan. Jom. So dia tak adalah dekat dalam sini kalau kita lihat daripada atas ni sampailah bawah ni tak ada pun menunjukkan yang berkaitan soalan yang berkaitan dengan aliran dagangan. Sebab dia special, dia the only one soalan yang tak ada, tak sama macam soalan-soalan yang lain. Sebab tu cikgu nak share. So ini contoh soalannya. Okey, contoh soalan yang berkaitan dengan aliran dagangan. So cikgu bacakan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos 2010. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. So ingat, aliran dagangan berkaitan dengan import dan ekspor. Jadi, cara kita menganalisa data juga mestilah bersesuaian dengan situasi import dan ekspor tu. Aliran dagangan. So pelajar kena tahulah ekspor, import dan imbagan dagangan. Okey. Ada istilah-istilah dia yang tertentu yang perlu kita gunakan untuk menulis jawapan. Dia tak sama seperti soalan-soalan yang lain. Okey, so ini soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita gunakan soalan ini untuk kita berkenalan dengan soalan aliran dagangan ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Okey, kita baca sama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos 2010. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. Okey, jadi itu soalan. Dan di bawah ini pula ialah jadualnya. Ini ialah jadualnya. So daripada soalan ni, dapatlah kita kenal pasti bahawa kehendak soalannya ialah pola aliran dagangan Malaysia, iaitu pola aliran dagangan, dan kehendak soalannya yang lain ialah terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. Okey, ada dua kehendak soalan maknanya ini ialah format berasingan. So kita akan jawab 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2. Alright. Okey, jadi bila 2 tambah 2, kita teruslah tuliskan jawapan kita. Mula dengan pendahuluan, intro atau pendahuluan. Kemudian perenggan yang pertama kita akan tuliskan jumlah keseluruhan ni. Kalau adalah yang tadi kita tak bincangkan lagi kan, dekat dalam jadual tu ada jumlah keseluruhan ke tidak. Tapi kita andaikan adalah jumlah keseluruhan, aliran defisit. So defisit tu ialah istilah yang penting dalam aliran dagangan ni. Kat tempat lain kita tak gunakan perkataan defisit, tapi kalau aliran dagangan, soalan berkaitan dengan import dan ekspor, kita akan gunakan defisit. Okey, dan kemudian perenggan ketiga langkah, perenggan keempat langkah dan perenggan yang kelima rumusan. Okey, ini kita punya perancangan untuk menulis jawapan kita nanti. Tapi jawapan yang sebenar kita tak tahu lagi. Ini hanya perancangan kita. So kita akan cari dulu
perenggan yang pertama. Okey, jadi nak dapatkan jawapan perenggan pertama, kita kena fahamkan dulu data dalam jadual dan seterusnya kita akan analisa data dalam jadual. Okey, so kat sini barulah kita mulakan bagaimana cara untuk kita menganalisa data kita dalam jadual ini. Alright. So dekat sini maklumat yang kita ada ialah nama negara, terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah negara. Dan ada data untuk jumlah dekat bawah. Okey, dan seterusnya dalam ruangan yang seterusnya kita ada nilai ekspor dan kita juga ada nilai import. Okey, so ingat aliran dagangan dia akan ada import dan ekspor. Okey. So unitnya ialah USD billion. So jangan tersalah tulis nanti, jangan tertulis RM juta pula. Data diberi dalam jadual ialah USD, so kita akan tulis USD billion ikut seperti maklumat yang diberi. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita dapatkan maklumat untuk kita tuliskan dalam perenggan 1 dan perenggan 2 ni bagi analisa data kita ni. Okey. Jadi caranya ialah kalau kita lihat kat sini, ekspor dan import. Yang mana bagus untuk negara? Ekspor lebih bagus kan? Lebih banyak ekspor, lebih baik untuk negara. Bermakna negara akan dapat lebih banyak pendapatan. Kalau import, maksudnya kita banyak beli daripada negara luar. Jadi, kita perlu lebihkan ekspor berbanding import. Jadi, dekat sini kita akan lihat. Malaysia banyak... kita tengok daripada data, kita lihat Malaysia lebih banyak import ke negara mana dan lebih banyak ekspor ke negara mana. Okey? Jom kita lihat dulu. Okay, kita tengok dekat jumlah dululah. Adakah Malaysia lebih banyak ekspor ataupun lebih banyak import ke negara luar? Okey, kita lihat kat sini. Malaysia telah mengekspor 5,002. Okey, tetapi Malaysia telah mengimport lebih daripada ekspor, iaitu sebanyak 5,069.8. Bermakna import dia lebih tinggi berbanding ekspor. Ini kita nak analisa dulu. Kita belum nak tulis jawapan lagi tau. Nak tengok dulu. Tadi cikgu cakap kan, kalau import lebih tinggi maknanya tak baik. Ekspor lebih tinggi tu lebih baik kan, tadi cikgu dah cakap. So sekarang kita nak tentukan dulu. Okey, seterusnya kita lihat Amerika Syarikat ekspor lebih rendah berbanding import. So ekspor rendah, import tinggi. Eropah ekspor tinggi, import rendah. Jepun ekspor tinggi, import rendah. China ekspor tinggi, import rendah, dan Singapura ekspor tinggi, import rendah. Okey, jadi dekat sini kita dapat kenal pasti bahawa ada 2 data yang menunjukkan Malaysia telah mengalami import lebih tinggi berbanding ekspor. Okey, iaitu jumlah keseluruhan dan juga Malaysia telah mengimport lebih banyak berbanding ekspor ke negara Amerika Syarikat yang kedua. So data yang lain, Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya berbanding import. Jadi dekat sini bolehlah kita gunakan 2 maklumat ni. So yang ini tadi jumlah keseluruhan kita tuliskan dalam perenggan pertama. Manakala maklumat Malaysia telah mengimport lebih tinggi berbanding ekspor ke Amerika Syarikat dalam perenggan yang kedua. Okey, tetapi kita tak akan gunakan istilah lebih tinggi atau lebih rendah kerana dekat dalam aliran dagangan, imbagan dagangan ni sekiranya import lebih tinggi daripada ekspor, kita maka istilahnya ialah defisit. Defisit. Import lebih tinggi daripada ekspor. So, istilah kita akan gunakan istilah ini dekat dalam jawapan kita nanti. Okey, so cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar dekat sini. Cikgu dapat perkenalkan dengan pelajar bagaimana cara untuk menganalisa jadual bagi soalan berkaitan dengan aliran dagangan, ekspor dan import. Okey, di mana kita akan
kita nak tentukan lebih tinggi lebih rendah tu macam biasa, tak ada masalah. Tetapi bila kita nak tulis jawapan, kita akan gunakan perkataan defisit. Okey, iaitu import, apabila import lebih tinggi berbanding ekspor, istilah yang digunakan ialah defisit. Okey, jadi kita pilih dua jawapan ini, jumlah keseluruhan dan Amerika Syarikat mengalami defisit. Kenapa tak nak pilih yang lain ni? Yang di mana ekspor lebih tinggi daripada import, boleh je, tapi cikgu nak pilih yang ini saja. Kalau pelajar nak pilih yang lain dalam perenggan yang seterusnya, tak apa, sebab kita nak dua je kan. Jadi tak payah kita buang masa nak analisa data yang lain. Cukuplah kita analisa dua maklumat ini saja. Jawapannya pun cukup ringkas kat situ. So kita teruskan dengan selesaikan perenggan yang kedua dan yang ketiga. Okey. So ini tadi kita dah cuba selesaikan. Seterusnya kita akan tengok, kita akan terus jawab ataupun carikan jawapan untuk perenggan yang kedua dan ketiga. Okey, perenggan ketiga dan keempat, iaitu soalan berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. Apa yang patut Malaysia buat untuk meningkatkan ekspor? Ekspor tu maksudnya kita jual barang daripada negara kita ke negara lain. Berniaga lah. Berniaga tapi antara negara ke negara lain. Itu kita panggil sebagai ekspor. So, bagaimana cara untuk nak tingkatkan ekspor barang kita supaya negara lain berminat untuk beli barang produk daripada negara kita? So, langkah pertama, meningkatkan kualiti barangan Malaysia. Malaysia memang ada banyak barang yang tak ada dekat luar, tapi Malaysia sahaja ada. Ada juga. Tetapi mungkin kurang permintaan daripada negara luar. Oleh itu, caranya ialah kita tingkatkan lagi kualiti produk daripada negara kita. Bersesuaian dengan selera negara daripada luar. Bersesuaian. Contohnya kalau nak jual barang ni, adakah negara tu suka makan, kalau makanan kan keripik contohnya, adakah negara tu suka makan keripik yang rasanya masin? Contohlah, itu cikgu bagi contoh saja. Okay, seterusnya, langkah seterusnya ialah mempelbagaikan hasil keluaran. Jangan hanya fokus kepada keripik saja contohnya. Lain-lain lah. Contohnya tadi, sekarang ni banyak industri kecil dan sederhana telah mengeluarkan produk-produk makanan secara fast food. Boleh terus buka paket, panaskan atas periuk dan terus makan. Dan ada yang terkini, tak payah nak ni, tersedam dengan air panas dan dah boleh makan. Itu semua hasil keluaran yang sangat inovasi dan boleh digunakan di luar negara. Itu baguslah. Itu maksudnya mempelbagaikan. Itu cikgu bagi contoh dari aspek makanan. Produk lain pun boleh. Perabot ke apa saja tak kisah. Pakaian ke. Yang penting dia pelbagai. Kalau orang tak suka makanan, mungkin orang akan beli produk yang lain pula. Itu kita punya penyelesaian lah. Okey, kalau ada langkah yang lain, pelajar nak tambah, boleh. Yang penting berkaitan dengan untuk meningkatkan ekspor. Okey, mungkin boleh promosi atau sebagainya. So, kita dah lengkapkan, dah dapatkan keempat-empat perenggan jawapan tu. Perenggan tu jawapan. So, kita tuliskanlah. Jom kita tuliskan jawapan kita. Alright. Okey. Seperti yang kita tulis mengikut apa yang kita rancang. Perenggan pertama, kita nak tuliskan jumlah keseluruhan bagi aliran dagangan. So, ini contohlah. Contoh jawapan bagi penulisan data, penulisan analisa data bagi aliran dagangan jumlah keseluruhannya. Okey, jadi cikgu bacakan kat sini. Jumlah keseluruhan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos 2010 menunjukkan defisit. Jadi ingat tu, ni istilah defisit ni kita gunakan. Okey, tak boleh cakap paling tinggi paling rendah. Kita gunakan istilah defisit. Okey, yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Di mana kalau kita lihat, kita ada isu.
Isunya iaitu jumlah keseluruhan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. Tu isu lah, kita ambil daripada soalan, kita salin masukkan kat sini. Just kita tambah jumlah keseluruhan tu sebagai polanya. Okey, pola tu defisit ialah polanya, and then tempoh kita ada Januari hingga Ogos, and then nama negara, aliran dagangan Malaysia ke negara-negara terpilih tu nama negaranya. Okey. Jadi beginilah cara untuk menulis ayat idea bagi soalan yang berkaitan dengan aliran dagangan. Dia berbeza. Kalau pelajar lihat cara nak analisa pun berbeza. Okey, yang penting pelajar tahu aliran dagangan ialah berkaitan ekspor dan import. So begini pula cara untuk menulis huraian datanya. Okey, cikgu bacakan. Sebagai bukti jumlah ekspor Malaysia sebanyak USD 5002.6 bilion, manakala jumlah import Malaysia iaitu USD 5069.8 bilion. Ini menunjukkan Malaysia mengalami defisit sebanyak USD 67.2 bilion. Okey, nampak tak kat sini? Cara kita menulis huraian datanya tak sama seperti soalan-soalan yang lain, di mana dekat sini kita perlu kirakan perbezaan. Ini ialah perbezaannya. Kita perlu kirakan beza ekspor dan import tu. Dekat soalan lain tak ada. Tetapi yang ini kita ada ekspor ialah 5002, import 5069, mengalami defisit. Defisit tu ialah beza. Maksudnya import lebih besar daripada ekspor. Defisit je sebanyak 67.2 bilion. Mana dapat ni? Kita tolakkan. Ekspor tolak import, kita dapat 67.2. Okey? Dan disebabkan import lebih besar, maka kita tuliskan perkataan defisit. Okey? Okey, lepas tu kita semaklah jawapan kita. Nilai import, nilai mutlaknya berapa? Ada tak nilai mutlak? Perlu tak nak tulis peratus? Tak perlu. Sebab kat sini tak ada data berkaitan dengan peratus. Tapi perlu tuliskan bezanya. Sebab kita boleh kirakan beza, so kita tuliskan bezanya. Okey? So ini cara, ini adalah cara penulisan keseluruhan untuk perenggan yang pertama tadi bagi jumlah keseluruhan. Okey, di mana kita masih lagi mulakan dengan ayat idea. Okey. Dan seterusnya analisa data, minta maaf. Okey, ini analisa data, yang bawah ni ialah huraian data. Okey. Seterusnya, kita dah selesai perenggan yang pertama. Kita akan teruskan dengan perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua. Tak samalah jumlah keseluruhan tadi. Kita akan tulis jumlah keseluruhan. Perenggan kedua. Okey, cikgu bacakan. Aliran dagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat pada bulan Januari hingga Ogos 2010 menunjukkan aliran defisit. Okey, dekat sini kita beritahu. Isunya tadi ialah aliran dagangan, kan? Okey, kemudian Malaysia ke Amerika Syarikat menunjukkan defisit. So, kita nyatakan nama negara tu dan kita nyatakan tempoh. Okey, so kat sini isunya ialah aliran dagangan. Okey, polanya ialah defisit. And then tempoh kita ada Januari hingga Ogos. And then nama negara ialah Amerika Syarikat. Alright. So bila lengkap 4 itu, maka kita andaikan lengkaplah ayat idea kita ini. Alright. So seterusnya kita akan lihat pula huraian data. Okay, sebagai bukti jumlah ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat ialah USD 1044.2 bilion, manakala import Malaysia dari Amerika Syarikat ialah USD 1333.0 bilion. Ini menunjukkan Malaysia mengalami defisit sebanyak USD 288.8 bilion. Okey? Kat sini kita nyatakan kena kita nyatakan nilai mutlak bagi ekspor dan import seperti yang dituliskan di dalam jadual. Kita ambil, tulis saja dekat sini dan kita tambah dengan beza nilai ekspor import tu, kita dapat 288.8 dan istilah yang kita gunakan ialah mengalami defisit. Okey.
Okey, jadi kita semak adakah jawapan kita lengkap, ada nilai mutlak, ada nilai perbezaannya, ada istilah polanya. Kalau ada, maka kita boleh teruskanlah dengan perenggan yang seterusnya. So, ini cara nak tulis dia yang sepenuhnya lah dekat dalam perenggan jawapan kita yang kedua. Okey, ada analisa data kat sini dan huraian data dekat bawah. Pastikan lengkap semua. Okey, seterusnya kita pergi ke perenggan yang ketiga dan keempat. Okey, so perenggan yang ketiga, langkah-langkah yang kita ambil tadi dengan meningkatkan kualiti produk. So, pastikan kalau pelajar tak tahu nak tulis ayat idea bagi analisa pengetahuan ni, ambil sahaja daripada soalan tu. Macam cikgu buat ni, langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspor ni, cikgu ambil daripada soalan tadi, cikgu masukkan dan cikgu tambahkan dengan idea yang cikgu nak tulis. Jadi kalau pelajar rasa pelajar tak tahu macam mana nak tulis ayat idea yang lengkap, panjang, ambil je daripada soalan. Okey, seterusnya kat sini huraiannya, kualiti barangan tinggi akan meningkatkan permintaan dari luar negara. Betul lah kan, kalau barang tu bagus, mestilah banyak permintaan daripada negara luar. Okey, tapi kalau kualiti rendah, kuranglah kan. Kita pun nak cari produk yang lebih baik kan. Okay, kualiti barangan yang tinggi juga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Okey, secara tidak langsung ekspor negara dapat ditingkatkan. Okey, perenggan yang keempat. Okey, sama juga tadi. Boleh je kalau pelajar nak ulang balik langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya ialah mempelbagaikan hasil keluaran Malaysia. Boleh tak ada masalah kalau pelajar nak ulang semula perkataan ataupun ayat idea tu. Lebih mudah. Lebih mudah. Okey, jadi kat sini huraiannya kepelbagaian produk menambah pilihan pembeli dari luar negara. Kepelbagaian produk ini dapat membukti pula. Menembusi. 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 Pasaran atau berpeluang dipasarkan ke luar negara. Okey, jadi dah selesai kita tuliskan jawapan kita. So, seperti biasa, ini intro perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan rumusan. Okey, seperti biasa. Susunannya seperti itu. Kita telah pun menulis jawapan kita mengikut apa yang telah kita rancang di awal tadi, kan? Jadi, itu pentingnya kita perlu rancang apa yang kita nak tulis dalam jawapan kita supaya kita tidak lari daripada kehendak soalan. Okey, seterusnya kat sini cikgu juga nak tunjukkanlah, nak kongsikan dengan pelajar bagaimana cara kita nak menulis rumusan supaya kita boleh dapat markah 2 markah. Okey, jadi kalau kita baca, cikgu bacakan dulu kat sini. Kesimpulannya, analisa data menunjukkan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih menunjukkan defisit, manakala nilai ekspor Malaysia ke negara kawasan Eropah, Jepun, China dan kawasan Eropah pula ke kawasan Euro, Jepun, China dan Singapura lebih tinggi berbanding import kecuali Amerika Syarikat. Ini menunjukkan Malaysia perlu mengambil langkah lebih agresif agar aktiviti ekspor barangan ke luar negara terus meningkat.
Trend ini sekaligus mampu menjadikan aktiviti import dikurangkan dan ekspor lebih berkembang maju dan seterusnya kesejahteraan rakyat berubah kepada lebih baik. Okey, jadi dekat sini kalau pelajar nampak bagaimana cara cikgu menulis rumusan di mana dalam ayat pertama dan kedua ni cikgu ulas balik daripada analisa data perenggan 1 dan perenggan 2 tu. Okey, pelajar lihat aliran dagangan negara Malaysia ke negara terpilih menunjukkan defisit di mana nampak tak semua apa ni analisa data menunjukkan jumlah dia sepatutnya cikgu tulis kat sini jumlah. Jumlah aliran dagangan mengalami defisit. Manakala ekspor Malaysia ke negara-negara ni semua lebih tinggi berbanding import kecuali Amerika Syarikat. Kan? Jadi cikgu ulas balik dekat situ berdasarkan kepada apa yang telah kita analisa tadilah. Ulas secara mudah keseluruhan. Tak payah tuliskan data dan sebagainya. Just kita ulaskan apa hasil yang kita dapat baca daripada jadual. Okay, masukkan dekat dalam rumusan kita yang pertama. Kemudian kita sebab kita ada 2 kehendak soalan tadi kan, kita ada langkah-langkah. So langkah-langkah tu kita tulis kat dalam ayat yang kedua, ayat yang seterusnya. Analisa pengetahuan. Okey, langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia. Apa dia langkah-langkah yang perlu diambil? Macam-macam lah pelajar nak tulis, tak kisah berbagai pelbagaikan produk ke, promosi yang lebih banyak ke dan sebagainya. Tulis saja kat sini. Okay, and then yang ketiga, pelajar berikan cadangan atau harapan. Cadangan, harapan, kesan. Okay, cadangan, harapan, kesan, apa lagi? Kebaikan, keburukan dan sebagainya. Boleh dituliskan dalam perenggan ayat yang ketiga. Jadi dekat sini ada harapan sebab daripada rumusan ni menunjukkan yang pelajar faham apa yang pelajar analisa tadi dekat dalam jadual. Okey, dan pelajar boleh rumuskan balik dekat dalam perenggan rumusan ni. So ada harapan untuk pelajar dapat 2 markah. Okey, jadi demikianlah tadi bagaimana cara untuk kita menulis, menganalisa data daripada jadual bagi soalan yang berkaitan aliran perdagangan. Kalau pelajar lihat tadi, cara untuk kita baca soalan dan baca jadual berbeza berbanding kita baca soalan dan jadual bagi soalan-soalan yang lain. Dia special di mana analisa ada istilah tersendiri untuk aliran dagangan ni. Kadang-kadang dia tak guna aliran dagangan, kadang-kadang dia guna imbagan dagangan. Kat sini dalam soalan ni dia cuma bagi ekspor import. Kadang-kadang ada lagi satu data iaitu imbagan dagangan. Jadi macam mana cara nak selesaikan? Yang penting pelajar tahu apakah istilah-istilah yang digunakan dekat dalam aliran dagangan. So kat sini cikgu bagi satu istilah iaitu defisit. Defisit di mana import lebih tinggi berbanding ekspor. Kita gunakan perkataan defisit. Okey? So kalau ekspor lebih tinggi daripada import, apa pula istilahnya? Cuba pelajar cari sendiri. Google kan boleh? Alright. Okey, seterusnya tadi dekat dalam huraian data, selain daripada kita nyatakan nilai mutlak bagi ekspor dan import, perlu masukkan juga beza, nilai perbezaan import dan ekspor tu. Berapa beza dia? Nyatakan dekat situ. Okey, jadi begitu cara untuk menulis huraian data bagi aliran dagangan. Okey, jadi cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar lebih faham dan lebih jelas bagaimana cara untuk menulis jawapan bagi aliran dagangan. So kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi.